أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Yang hormati pengurusi masjid Tariq bin Ziyad, Kam Padang Perdana Kuantan, ahli jawatan kuasa masjid, barisan imam-imam, bilal-bilal, siap-siap, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, biasanya bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan kita sekarang ini bila masuk saja bulan Zulqa'dah, kita akan terdengarlah bunyi apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah seruan sahabat-sahabat kita yang mendapat jemputan tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di rumah Allah di Mekah Al-Mukarramah, terutamanya pada kali ini yang kita dengar ada dah yang sampai di sana dan masih lagi ada yang dalam perjalanan. Katanya 21 bermula Jun, 21 Mei bermula dan tamatnya 21 Jun. Ini pergerakan jamaah haji negara kita pada kali ini yang merupakan tetamu Allah. Sebab itu disebut Duyufur Rahmah. Duyufur Rahman. Maknanya orang buat haji ni bukan buat semata-mata, tetapi Allah Ta'ala jemput dengan cara yang kita tidak sedar lah. Ada orang yang duit dia ada, duit dia cukup, tapi dia terasa belum lapang masa. Ada orang dia dah cukup segala-galanya, tapi dia tak terasa lagi nak pergi. Yang sedihnya dia kata dia belum ada seruan, tak ada seruan lagi. Itu berat. Mana ada seruan yang sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Sebab itu tuan-tuan saudara jemaah yang dirahmati Allah, hari ini saya nak berkongsi tajuk tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Nak fokuskan ibadah haji kita. Setiap tahun ibadah haji merupakan satu kefarduan man istata'a ilaihi sabila, yang ada mampulah. Sekarang kita tahu kosnya makin hari makin meningkat. Tapi biasa je tak? Ada sahabat saya ni 20 hari Jumaat ni, hari Jumaat minggu depan asalnya dia pergi, dia kata kosnya 49 ke apa harga. Maknanya dua orang dekat-dekat 100,000 lah. Tapi dia boleh pergi. Tak? Sebab mungkin wang dia dah mencukupi, jadi apa tak tunggu lagi sebelum datang sesuatu tak? Kalau Nabi Adam, Allah Ta'ala memang suruh pergi buat haji. Wahai Adam, pergilah buat haji sebelum datang sesuatu. Maksudnya datang sesuatu tu ialah matilah. Hari ni dengar berita mati ni sentiasa ada dengar. Saya pun gitu juga. Sepupu saya meninggal minggu lepas. Baru lepas dia 2 hari meninggal, saudara pula meninggal. Begitu juga di sekitar tempat kita ni ada tak? Yang tak sihat, yang kadang-kadang keluar saja dalam kita punya WhatsApp kita, Al-Fatihah. Anak pelajar di kuliah, pelajar dulu pelajar tahun 2009, hari ni dengar dah meninggal. Itu maknanya yang Allah Ta'ala beritahu kepada Adam, ya Adam, buatlah haji sebelum datang sesuatu. Adam pun tak tahu apa dia sesuatu tu. Kata Allah Ta'ala al-maut, iaitu kematian. Sebab apa tuan-tuan? Bila mati kita inqata'a, akan terputuslah.
segala amal kita illa salas, kecuali 3 yang kita sedia maklum dah. Ilmu yang tafi'un bih, ilmu yang ada manfaat, sedekah jariah, dan juga waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh. Yang lain semua putus. Yang 3 ni bersambung lah sampai bila-bila. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, riwayat Tabrani daripada Abu Darda radhiyallahu an, inna 'abdan ashahtu lahu badanahu wa sa'tu lahu fi rizqi summa lam yafdi ilayya ba'da arba'atin awamin la mahrumun. Itu risau juga dengar hadis kursi ni lah. Apa maksudnya? Sesungguhnya kata Allah, seseorang yang telah aku kurniakan badan yang sihat dan rezeki yang lapang, tetapi ia tidak mahu bertemu setelah 4 tahun. Allah beri badan sihat, rezeki cukup, tapi dia tak mahu bertemu dengan aku, kata Allah. Dalam masa 4 tahun, ia terlarang daripada mendapat pahala. Maknanya 4 tahun sekali tak kita kena pergi ke Baitullah sana. Kalau haji mungkinlah kita setahun sekali tak ibadah umrah. Ini maknanya Allah telah menyatakan dalam hadis kursi ni tak, sesungguhnya seseorang yang telah aku kurniakan badan yang sihat dan rezeki yang lapang, namun ia tidak mahu bertamu setelah 4 tahun. Bertamu maknanya datang jadi tetamu Allah, ia terlarang daripada mendapat pahala. Maknanya bila kita tak pergi, macam mana dapat pahala? Sebab bila kita bergerak sana, pahalanya sangat banyak. Dalam hadis lain, Nabi mengingatkan kepada kita, siapa-siapa yang turun daripada rumahnya kerana haji dan umrah, setiap langkah yang dia gerak tu akan digugurkan dosa-dosanya. Sidang jemaah dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala, perkataan ashahtu lahu badanahu, ashahtu lahu badanahu artinya telah aku kesihatan pada badannya. Maknanya Allah Taala beritahu kesihatan kita ni Allah Taala yang anugerahkan. Aku telah aku kesihatan pada badannya. Maknanya Allah yang beri kesihatan kepada kita, walaupun datang wabak, macam-macam wabak, dengginya, datang COVID-nya, tapi kita sihat. Jadi kesihatan itu salah satu nikmat, iaitu di antara salah satu nikmat itu ialah badan sihat. Yang dalam hadis ini sengaja ditonjolkan ashahtu lahu badan, ditonjolkan kesihatan itu kenapa? Sebab dia sebagai salah satu daripada perkara yang dapat dimanfaatkan. Bila sihat, Masya Allah. Ni tuan-tuan datang ke Masjid Tariq bin Ziyad ni, kapek baru pula. Bau lain macam je. Itu dia panggil kenikmatan. Dia berikan badan yang sihat, kita datang mengimarahkan masjid, Masya Allah. Bayangkan yang tak sihat, tengok mereka ni terbaring di hospital, terbaring di rumah. Itu berbeza tak? Jadi bila badan sihat, kita akan jadi seronok dan kita manfaatkan dengan kesihatan itu untuk kita mencari pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu kalimah ashahtu lahu badanahu. Manakala awsa'tu lahu fi rizki, maknanya ialah telah aku lapangkan baginya rezeki. Rezeki tak sama, tuan-tuan. Ada yang banyak, ada yang sikit. Ada rezeki yang dikatakan mata wang dunia, harta benda. Ada rezeki kebahagiaan, ada rezeki kesihatan. Saya balik kampung tengok mau saudara kaki tak ada. Mana kaki? Kena potong kaki dia. Jadi bila kena potong, nak berjalan macam mana? Sebab itu anggota badan kita ni, dia tak ada spare part. Kalau kena potong saja, memang tak sama lah dengan yang dada tu.
Walaupun ada yang palsu, tak sama. Tapi dah doktor dah nasihat suruh potong, kita tak boleh kata apa lah. Ini maknanya dia berikan rezeki kepada kita berbagai-bagai. Awsa'tu lahu fi rizki. Telah aku lapangkan baginya rezeki. Salah satu nikmat lain yang sengaja ditonjolkan. Tadi ditonjolkan badan sihat. Kemudian rezeki yang lapang atau luas rezekinya. Sehingga mempunyai kelebihan yang banyak atau terkumpul daripada nafkah atau belanja harian dapat dijadikan belanja untuk melaksanakan ibadah haji, bertemu ke Baitullah atau rumah Allah di Mekah, keluar hasil banyak macam sekarang. Durian banyak. Oh, ada. Orang jual durian, jual tembikai. Tadi saya tengok dia punya jualan tembikai dia sehari berapa tan dia jual. Dia tanam sendiri tak. Walaupun cuaca panas, rupanya bila panas ni hasil buah-buahan menjadi. Apatah lagi buah durian ni. Banyak lagi yang masih putih-putih. Rupanya dah ada yang gugur. Dulu kita nak beli mahal. Sekarang ni mahal juga, tapi walaupun mahal juga boleh berkurang lah. Ini maknanya buah-buahan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala yang keluar musimnya tak menentu. Jadi siapa-siapa yang ada hasil ataupun tanaman dia, maka dia mendapat rezeki yang banyak. Ini dia sebutkan dua, ashahtu lahu badanahu wa sa'tu lahu fi rizki. Badan sihat, dia rezeki dia luaskan. Perkataan rezeki selalu diertikan sebagai pemberian yang terus menerus. Rezeki kita tak tahu macam-macam yang dikatakan rezeki ni. Pemberian yang secara terus menerus diberikan oleh Allah Ta'ala yang juga tak sama. Sama ada benda ataupun jasa dan manfaat seperti rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya. Makhluk-makhluk lain pun ada rezeki tak? Binatang dia tengok kucingnya, anjingnya, apatah lagi yang binatang-binatang buas, semua ada rezekinya. Dia tengok dalam rancangan-rancangan TV itu bagaimana mereka ni menangkap mangsa dia. Borang helang macam mana, arnab tengah lari-lari tu sambar. Itulah dia panggil rezeki dia. Apatah lagi ikan dia laut. Berbagai-bagai yang Tuhan sediakan untuk seluruh makhluk ni, ada rezeki mereka ni masing-masing. Pemberian ini mungkin berbentuk udara bersih. Kita pergi tempat-tempat yang udaranya baik tak? Naik ke Cameron Highland, Genting Highland, pergi ke tempat-tempat peranginan yang lain, dia ada udara yang baik tak? Hawa yang baik. Maknanya udara dan hawa yang baik, tempat berlindung. Pakaian. Maknanya negara dia tu tempat orang berlindung. Kemudian pakaian begitu juga. Dan semua yang dimakan adalah rezeki. Masuk saja dalam mulut kita ni, tu dia panggil rezeki. Atau segala yang dipergunakan, diambil manfaat daripadanya pun rezeki. Kadang-kadang rezeki itu diertikan sebagai harta kekayaan saja. Maknanya ada kata rezeki itu harta kekayaan saja. Tak, dia macam-macam. Ini tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Perkataan yafdu ataupun sini lam yafdi. Kalimah yafidu berasal daripada kata wafdun. Artinya ialah utusan daripada sesuatu negara, yakni parti atau organisasi ke negara-negara lain. Sama ada muktamar atau persidangan untuk membicarakan sesuatu hal atau urusan, pun dia panggil rezeki, bincang tak? Negara-negara seluruh dunia ni, jika mereka bincang ke arah kebaikan lah. Tapi yang kita takut, mereka bincang ke arah menambahkan kuasa. Macam-macam orang dulu, negara-negara seperti Portugis, Belanda tu, mereka meluaskan, bukan dia meluas untuk menolong, dia mencari
dia mencari jajahan dia. Itu maknanya habuan bagi dia. Kita pula, walaupun mereka datang mengambil hasil bumi kita, dalam masa yang sama kita pun mengetahui rupanya banyak nilai dalam negara kita ni. Kadang-kadang akhirnya mereka tak nak balik, berkahwin pula dengan orang kita ni. Itu bertambahlah kita punya apa? Keturunan. Orang ni keturunan Bugis, orang ni keturunan Jawa, keturunan Portugis, Belanda sebagainya. Ini maknanya segala pergerakan ini ada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala jika kita gunakan ke jalan yang diredai oleh Allah Taala. Membicarakan sesuatu hal atau urusan seseorang hamba Allah yang datang berkunjung ke Mekah menunaikan ibadah haji, artinya berkunjung ke Baitullah, bertamu atau menjadi tetamu Allah untuk memohon rahmah dan keampunannya dan mengharapkan keredaan dan pahalanya. Iaitu ibadah haji ni bukan ibadah yang sembarangan, ya, ibadah yang besar. Seluruh dunia berhimpun di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Bukan sebulan lagi dah. Sekarang orang dah bergerak ke sana. Sampai saja 9 Zulhijjah mesti jemaah haji berada di padang Arafah. Yang nak menunaikan haji pada tahun tu lah. Yang kita yang tak haji, kita disunatkan berpuasa lah pada hari Arafah. Di antara hari-hari yang afdal kita berpuasa, hari Arafah diperkenankan segala doa kita. Orang sana duduk di padang Arafah wukuf dah. Ini maknanya setiap tahun pertemuan sedunia umat Islam yang merupakan tempat pertemuan ataupun tempat menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan rahmat dan keampunannya. Sebab itu ibadah haji ini dalam hadis yang lain, selesai saja ibadah haji, kita seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Maknanya tak ada dosa. Dan ibadah haji saya dah pernah cerita dulu, bukan sejak sekarang saja, bahkan sejak daripada zaman Adam alaihissalam lagi. Bahkan Adam bila buat haji, malaikat pun beritahu, wahai Adam, sebenarnya sebelum engkau buat haji ni dah ada dah yang buat haji. Adam orang pertama di dunia. Bermakna ada dah yang buat haji, bukan orang lah. Minal jinnati wan nas, di kalangan jin lah maknanya. Sebab jin ni ada di dunia ni 5,000 tahun sebelum Adam ada, dah ada dah jin. Ni tuan-tuan, benda-benda yang dikatakan kehidupan kita. Jadi zaman Adam dah ada dah ibadah haji, sebab itu kita jumpa Jabal Rahmah. Hari ini kita sibuk dengan kalimah rahmah. Makanan murah lah rahmah ni lah. Tapi kadang-kadang kita ingatkan rahmah sungguh, punya nama kedai tu rahmah. Harga macam biasa lah. Itu kita gunakan kalimah rahmah tu punya tempat pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah sana. Orang dulu banyak-banyak nama rahmah. Siti Rahmah. Popular nama dulu Rahmah. Rupanya Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah di padang Arafah. Itu maknanya ibadah haji zaman tu. Tak tahulah macam mana Baitullah tu keadaannya. Tapi Arafah ataupun Jabal Rahmah dalam kawasan Arafah, tempat wukuf umat Islam ketika menunaikan ibadah haji. Ini tempat-tempat yang dipanggil mustajab doa, multazam, ada Arafah, Jabal Rahmah. Ini tempat-tempat yang mustajab. Sebab itu kita digalakkan bertandan di sana, bertamu di sana, ialah antaranya mohonkan doa. Seperti mana yang berlaku kepada Adam dan Hawa. Selesai saja ibadah haji pada zaman dahulu, Allah Ta'ala beritahu pada Adam, ya Adam, mintalah apa yang kau inginkan. Adam kata, ampunkan dosa-dosaku lah. Sebab dia melanggar perintah Allah semasa di syurga. Allah Ta'ala kata, duduklah. Apa nak buat, buatlah. Syaratnya satu saja dah. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat dengan satu pokok. Ulama membahaskan pokok ni, ada kata pokok, ada kata makan. Jangan makan pokok tu. Tapi walaupun Adam dan Hawa ni berjaga-jaga, Iblis datang dengan
dengan pujuk rayu dia lah. Dia akan cerita akhirnya ada anak Hawa makan. Bila makan itulah sehingga sana takdir Tuhan dijadikan bumi ni, maka turunlah Adam dan Hawa daripada syurga. Sebab bila makan saja buah tu, mengikut kisahnya sakit perut lah. Bila sakit perut, di syurga tak ada ubat-ubat sakit perut ni, tak ada. Ataupun klinik masa tu tak ada. Bila tak ada tu, Adam tak pasalah doa kepada Allah, ya Allah, aku dah berada di syurga ni, sakit perut ni tak hilang-hilang, tolonglah macam mana nak selesaikan. Kata Allah Ta'ala, nak hilangkan sakit perut ni takkan selesai di syurga, kamu kena turun ke bumi. Kata Adam, kalau turun-turunlah, yang penting selesai sakit perut. Itu maknanya sehingga sana sebab-sebab Tuhan nak jadikan dunia ni tempat manusia duduk. Kalau tidak, kita semua di syurga lah. Tak ada lah duduk masjid ni. Dan kita akan balik semula ke syurga, ataupun dimasukkan semula ke syurga setelah kita dikira balik lah, dicek nanti. Ya, pada hari kiamat nanti ditimbang amal-amal kita. Bila amal kita baik, Allah redha, masuk balik kita syurga. Ini kehidupan kita. Tetapi sebelum masuk syurga, diuji kita lah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji kita dulu. Ada yang dah meninggal, ada yang masih hidup. Siapa yang paling baik amal dia? Itu maknanya kisah Adam dan Hawa. Bila dah hantar ke dunia, dia suruh berhaji, berjalan daripada tempat yang jauh. Adam masa tu diturunkan di India, Hawa di Jeddah. Jalan, telefon tak ada, kereta tak ada. Nak bandingkan dengan zaman kita kan, semua sekali ada. Jalan. Akhirnya bertemu di Jabal Rahmah. Itu peristiwa Adam dan Hawa. Dah buat haji, kemudian Adam, Idris, Nuh, sampai zaman Nabi Nuh, Baitullah ni tenggelam kerana banjir besar. Kemudian bersambung pula zaman Nabi Ibrahim, dibina balik Baitullah, kekallah sampai sekarang. Ini yang dia katakan, kita menjadi tetamu Allah bila kita ada kelapangan, kesihatan, keuangan, maka kita disuruh untuk menjadi tetamu Allah. Jadi hadis kursi ini memberikan dorongan kepada hamba-hambanya, kepada kita semualah, untuk menggalakkan menunaikan ibadah haji walaupun kos dia makin naik. Kecuali tahun 20 tahun 21 itu PKP, memang tak boleh buat haji lah. Saya pun tengok kenapa teruk sangat dah, haji semua tutup. Teringat nak kiamat lah. 2 tahun tak boleh pergi Mekah. Yang boleh pergi orang di sana saja. Bayangkan Baitullah ni tak pernah berhenti orang tawaf, tiba-tiba PKP stop. Tapi alhamdulillah sekadar 2 tahun saja. Lepas tu bergerak balik, bukan setakat bergerak balik, makin ramai orang pergi. Termasuklah ibadah umrah, makin ramai orang pergi sehingga hotel-hotel pun tak muat. Bila tak muat inilah yang kita risau kan. Kena pula ada golongan yang menjadi pengurus ibadah haji ataupun umrah ni, dia buat hal pula. Yang kita dengar terbengkalai, tersangkut di airport sebagainya. Ini maknanya benda-benda yang berkaitan dengan menunaikan ibadah haji ataupun umrah, walaupun dia menjadi tamu Allah Ta'ala, tapi kita kena jaga-jaga daripada keselamatan kita untuk pergi menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Jadi dorongan kepada kita semua untuk menggalakkan kita menunaikan ibadah haji sekiranya mempunyai kesanggupan untuk menunaikan serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kalau dulu ada haji satu Malaysia, tapi sekali saja. Kalau tiap-tiap tahun bagus juga. Maknanya setahun sekali ada seorang imam hantar. Dah siap kan ni, orang lain pula, Bilal pula. Alhamdulillah. Tapi dah sekali aja, itu pun dah ada masalah pula. Itu maknanya ibadah haji ni
Kalau ada yang menaja begitu, Masya Allah. Terutamanya golongan-golongan yang jaga masjid ni, dia tidaklah habuan besar sangat. Jadi sekali-sekali adalah hadiah daripada pihak berwajib. Ini maknanya galakan kita untuk menunaikan ibadah haji yang mempunyai kesanggupan untuk menunaikannya. Sebab itu dalam hadis, manis tata'a ilaihi sabila, yang ada mampu untuk pergi. Begitu juga dalam hadis ini, kelonggaran diberi selama 4 tahun bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Sebab itu kadang-kadang bila sampai 4 tahun, kita tak lebih dah 4 tahun. Nak pergi tu bukan senang lah. Dia beri kelonggaran selama 4 tahun bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Tetapi dalam hadis lain, dalam riwayat Ibn Hanbal dan juga Abu Ya'la yang bersumberkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, begitu juga riwayat Ibn Abi Adi dan Ibn Asakir bersumberkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebut 5 tahun, 4 tahun ataupun 5 tahun tempoh dia suruh kita pergi pula. Tapi kalau haji, kita tak boleh lah nak pergi banyak kali ke tak. Pergi kali kedua, tabah dia tengok lah. Tak ada lah kita punya apa, yang dipanggil bantuan subsidi, tak ada lah, penuh lah. Tapi hari ni penuh-penuh pun, orang yang ada duit tak ada masalah. Macam saya sebut, sahabat saya tadi, pergi kota mana? Dia kota 48 ke 49. Wah lah, pergi 2 orang, 100,000. Jadi disebutkan 5 tahun sebagai perkataan 4 tahun, memang tambahan 1 tahun. Maknanya 4 tahun atau 5 tahun, jangka kita kena pergi yang ada kemampuan lah. Ini yang nak beli susu anak pun tak ada, nak pergi haji mana, nak pergi umrah macam mana. Itu maknanya ada yang susah. Tapi walaupun yang susah, ada pula yang menaja. Kadang-kadang kita dengar ada kawan-kawan kita pergi tak, ada orang taja dia sebab orang ni pergi seumur. Jadi dia daripada pergi sentiasa tu, ada orang yang tak boleh pergi. Sebab itulah ibadah haji ni ibadah yang berbeza tak. Saya teringat lagi satu kisah di di Syam dulu. Kisah ni lama lah. Ada dalam buku. Kisah-kisah benar. Orang ni kerjanya tukang kasut je. Tuan-tuan tengok, orang tukang jahit kasut tu jangan pandang rendah tu. Silat-silat income dia banyak daripada kita. Sama juga orang jual goreng pisang. Walaupun nampak goreng pisangnya, tapi kadang-kadang sehari 300-400 dapat untung. Jadi di Syam ni, di Syria ni ada satu orang, dia memang tukang kasut, dia memang kumpul duit untuk buat ibadah haji. Bila dah sampai masa nak pergi buat haji, dia kumpul-kumpul duit dia. Isteri dia pula masa tu kebetulan sedang hamil, hamil yang dah carat lah. Tiba-tiba dia terdengar bau orang sedang membakar daging. Bila dengar, isteri dia yang mengandung hamil tu jadi nak makan, rasa mengidam daging orang bakar. Carilah. Kita sebab itu kita kalau bakar-bakar masak memang terbau. Tak. Jadi bila terbau tu, isteri dia mengidam, dia kata nak daging orang bakar tu. Suami dia yang tukang kasut dia cari ketuk-ketuk pintu, tak jumpa rumah. Tanya orang tu, puan punya rumah ke yang bakar daging tadi? Dia kata ya, dia yang bakarnya. Dah. Boleh tak bagi sikit kepada isteri saya yang mengidam daging tu? Oh, dia kata, tuan, daging ni halal bagi saya, haram bagi awak. Terkejut pula tuan kasut. Kenapa pula haram halal pula? Dengan saya halal, awak haram. Kerana dia kata rumah saya ni ibu tunggal, ada anak 5 orang. Kami tak ada makanan. Bila tak ada makanan, kami jumpa daging yang mati lah, datang mati, kami ambil, kami bakar sebab kami tak ada makanan. Jadi daging itu halal bagi kami sebab kami dah lapar lah, tak ada makanan. Haram bagi tuan. Rupanya dalam dia kumpul-kumpul duit nak pergi Mekah,
ada jiran dia yang kebuluran, tak ada makanan. Jadi dia dengar kisah tu, dia balik ke rumah dia ambil duit yang nak pergi Mekah tu, dia sedekah ke jiran dia yang tak ada makanan tadi. Inilah yang dimimpikan oleh ulama besar. Orang ni walaupun dia tak pergi haji, tapi dia mimpi dia dapat haji. Dia kumpul duit dah untuk haji tapi tak lepas. Kerana duit tu dia sedekahkan kepada jiran dia yang susah. Rupanya dia dapat pahala haji. Ini tuan-tuan, benda-benda yang dikatakan kehidupan kita. Jangan kita ajak sangat pergi, lupa ke jiran tetangga kita yang susah. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah haji dia sekali je dalam hidup. Kita yang tidak Nabi ni kena pula duduk di Mekah 14 kali buat haji. Ini. Jadi kelonggaran diberikan selama 4 tahun bagi mereka yang telah memenuhi syarat, tetapi dalam hadis lain ada pula dia kata 5 tahun dah, 4 tahun ataupun 5 tahun. Itu kalau yang dah cukup syarat. Kalau kita yang tak pernah cukup semua ni, tak kisahlah. Bila-bila kita ada lah. Kadang-kadang tak ada pun meninggal. Saya tu sedih juga, ada orang telefon, dia kata upah haji ni berapa? Upah haji sekarang ni macam-macam, ada 2,5, ada 3,5. Tapi dalam berita baru ni kita dengar, kalau upah 2,5, 3,5 ni sepatutnya tak boleh. Sebab kos buat haji ni besar dah, 4,500 ke 14,000. Kalau kita upah orang di sini buat haji, memang 14,000 lah, beli tiket terbang lagi. Tapi yang orang sekarang ni, dia kumpul banyak-banyak, dia bawa ke Mekah, dia cari student dah. Tak tahulah student ke orang Mekah ke. Kalau orang Mekah, berapa ramai sangat orang Mekah. Orang ni bawa 100, ni 100, ni 100. Berapa ramai sangat. Itu yang kita bimbang nanti. Upah haji tu jadi air batu dia panggil. Orang ni pegang 2,500, bagi tinggal 2,000, bagilah 1,500, lelah tinggal 1,000. Yang tukang buat kata 1,000 mana padan duduk tengah buat ibadah haji ni berat. Tak kena bergerak sini, lontar jamrah. Ini sebab itu Allah Taala pesan kepada Adam, ya Adam hujjah qabla syai'. Wahai Adam, buat haji sebelum datang sesuatu. Apatah lagi kita ketika kita masih kuat-kuat, muda-muda buat haji bagus. Macam kita punya jemaah tu kuat lagi lah, muda lagi lah. Kalau dah kena gaut, berat lah. Nak pergi sa'i, sakit lutut gitu. Dari tempoh yang diberikan, dapat kita fahami bahawa menunaikan rukun Islam kelima itu boleh kita tangguhkan pelaksanaannya ataupun dilewatkan. Ada beberapa imam yang berpegang kepada pendapat ini. Mereka berkata ibadah haji itu boleh ditunaikan apabila dan bila-bila masa. Ditunaikan apabila dan bila-bila masa dalam hidup seseorang. Tak boleh tunai bila masa. Dengan syarat kita dah cukup lah. Dan ia tidak berdosa melewatkannya jika ia melaksanakannya. Yang penting dia tunai. Walaupun dia lewat, sebab dia tak sama dengan waktu semayang. Semayang ni dia dekat kita. Manakala buat haji umrah ni di tempat lain. Kita mana tahu negara Arab ni selalu perang dan sebagainya. Kita punya pesawat kan, diingatkan kapal terbang perang. Tembak pesawat punya. Ini benda-benda yang dikatakan pendapat-pendapat yang lain tidak berdosa melewatkannya jika ia melaksanakannya. Tapi dia tunai jugalah. Jangan tunggu mati tak. Sebab mati pun kita pun tak tahu. Tapi bila mati, kalau ada kemampuan, keluarga dia lah kena upah haji dia. Seperti saya sebut tadi, kadang-kadang ada saudara mara ni niat nak upah haji. Tiba-tiba dia tengah niat tu dia pula mati je tak. Siapa nak tolong sambung kan? Nak mengupah haji mak ayah dia. Itu kaum keluarga dia yang lain lah, jika dia tahu tak. Tetapi manusia tidak tahu apakah masih ada umurnya. Kalau kita lewatkan, kita dah tahu umur kita.
Sebab itu kadang-kadang terdengar orang nasihat dalam TikTok sebagainya. Jangan tangguhkan sembahyang kerana kita tak tahu umur kita masa bila. Betul juga tak? Sebab hari ni orang mati-mati ni bukan tunggu kemalangan jalan raya ataupun sakit yang lama. Kemalangan jalan raya pun tak sangka tak? Kita keluar tak? Kita terbabas meninggal. Ataupun kita tengok kereta kemalangan, datang kereta lain pula langgar kita. Musim bordian ni jatuh di atas kepala. Berat. Itu maknanya walaupun tidak berdosa kita melewatkannya untuk laksanakan, tetapi kita mana tahu usia kita. Manusia tak tahu apakah masih ada umurnya atau masih ada kesempatan baginya untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah sebelum ia meninggal dunia. Tak tahu kita tak. Pendapat ini bersandarkan kepada dalil bahawa Nabi SAW sendiri melakukan ibadah haji pada tahun yang ke-10 Hijrah sebelum baginda wafat. Ini dipanggil Hajatul Wada', haji perpisahan. Padahal ibadah haji telah difardukan kepada baginda sebelumnya. Lalu tahun ke-6, iaitu tahun ke-6 Hijrah. Itu maknanya masa yang berlalu tu kita tak tahu dah akan berlakunya sesuatu musibah yang menimpa kita. Sebab itu apa-apa saja benda kebaikan segerakan. Ataupun kalau kita tak boleh buat haji, orang yang pergi buat haji ke Mekah yang tak boleh buat haji, kita buat ibadah yang sama ataupun ibadah yang disukai oleh Allah. Apa dia? Ibadah kurban. Afdalul a'mal fi 'idin nahar. Amal yang paling baik pada hari kurban ialah menyembelih binatang. Ini kadang-kadang ada orang dia tak faham tak fadilat ibadah korban ni. Dia kata korban dah buat dah tahun lepas. Itu tahun lepas. Ini tahun ni lain pula. Siapa-siapa tahu kelebihan korban, nescaya dia akan buat korban setiap tahun. Sebab apa? Sebab binatang yang kita korban dia akan datang kepada kita pada hari kiamat dengan lengkap kuku bulunya. Maksudnya bukan datang tu datang gitu. Dia akan menolong kita lah, membawa pahala kepada kita. Dan juga sebelum darahnya jatuh ke bumi, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Untuk ibadah korban tak? Ada lagi masa ni lebih kurang 20-30 hari lah. Maknanya ibadah korban bermula selepas sembahyang sunat hari raya. Bermulalah ibadah korban. Itu ibadah yang disukai oleh Allah Ta'ala dalam hari raya Aidil Adha. Aidil Fitri, kita puasa sebulan raya, kemudian kita tambah lagi puasa 6. Tapi hari raya haji ataupun korban, kita yang tidak menunaikan ibadah haji, maka disunatkan kita membuat ibadah korban. Mana-mana pun kita tengok hari ni, alhamdulillah, masjid-masjid kita biasanya buat. Kecuali kalau ada masalah lah. Kadang-kadang AJK masjid ni dia tak erak tak. Dia pun dia kata kita tak buat tahun ni sebab AJK dia tak larat. Patutnya AJK jangan bercara tak larat. Ramai orang muda-muda ni. Kerahkan mereka tak. Saya ingat lagi dulu masjid negeri dulu orang korban ramai. Orang ngurus tak ada. Akhirnya pikul sepa seorang balik. Macam mana teknikal itu. Lepas tu barulah atur balik. Jadi elok tak. Kawasan Tok Sira gitu juga. Orang nak korban ramai. Tapi tak tahu nak urus. Tak. Banyak terbengkalai. Akhirnya mereka tahu, panggil gambler sebagainya. Barulah lancar. Untuk diagihkan daging-daging korban. Datang pula yang bawa korban ke negara-negara luar. Kembojanya, Vietnamnya, Indianya. Mereka kenal. Di tempat-tempat sana ada tempat yang susah. Maknanya mereka ni tak pernah makan daging. Punya susahnya daging ni tak mampu nak beli. Datang orang buat ibadah korban di sana, barulah makan daging. Itu negara yang susah tuan-tuan, sampai daging pun tak makan. Kita hari-hari makan daging. Boleh daging
Masuk sayur pun daging, masuk mi ada daging, akhirnya darah kita naik. Dah. Masalah juga dia suruh kita berkongsi-kongsi tak? Supaya dapat berkongsi kenikmatan dan juga dapat pahala yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Ini maknanya tentang ibadah haji. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa ibadah haji mesti dilaksanakan dengan segera. Tadi maknanya boleh kita tangguhkan. Tetapi dengan syarat kita tunaikan juga. Sebab kita tangguh pun tak tahu kita punya umur. Pendapat kedua mengatakan bahawa ibadah haji itu mesti dilaksanakan dengan segera. Bila segera itu sebab apa? Apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Bila syarat cukup, disuruh kita segera. Tapi walaupun syarat cukup, kita daftar lambat pula. Tabung haji kata mau daftar bila? Tahun 2023. Mula pergi tahun 2060 pula. Umur dah 70, mati lah. Tak ada tuan. Tak. Jadi akhirnya cari yang swasta lah. Swasta. Itu maknanya bila kita tangguh-tangguh, sampai masa syarat cukup, kita pula tak cukup masa. Jadi disuruh kita segerakan menunaikan kerana ada satu hujah berandaskan hadis Nabi SAW, man aradal hajja falyu'ajjil fa innahu qad yamradul maridu wa tadillu rahilatu wa takunul hajah. Maksudnya barang siapa yang hendak melakukan ibadah haji, hendaklah segera menunaikannya kerana mungkin ia sakit, mungkin kenderaannya tersesat dan mungkin ada keperluan lain yang menjadi halangan baginya. Ini zaman Nabi lah. Ada zaman Nabi lah. Kalau kenderaan tersesat, kita hari ni mana boleh tersesat, alat macam-macam. Tapi walaupun itu ada juga kalau terbaik lah. Itu tak larang lah. Itu ada benda lain lah. Bukan hilang saja, ada makna lain lah. Tapi kebiasaannya akan pergi seperti biasa. Walaupun ada yang kita dengar yang ditembak. Tapi setakat ini yang menunaikan ibadah haji, tak ada masalah. Namun demikian, itu semua kemungkinan. Saya dengar ada orang pergi nak berhaji ni, sampai saya atas udara, sakit. Kena stroke. Turun balik. Nak pergi Mekah, kan dah kena stroke. Atas kapal terbang kena. Balik. Ada. Kemudian balik berubat sihat, pergi pula. Rupanya mati sana. Ada sahabat orang belah-belah Kepadang ni. Kita dia dapat meninggal sana, masya-Allah. Mati yang istimewa lah. Siapa-siapa yang pergi haji dan umrah, kalau dia balik daripada haji umrah, dosanya diampunkan oleh Allah. Tetapi kalau mereka meninggal, matinya mati syahid. Ramai yang mati ketika menunaikan ibadah haji. Saya ada jiran depan rumah saya seorang. Cikgu dia. Masya Allah. Dia selalu, rupanya bila dia meninggal, saya ziarah keluarga dia. Memang ayah dia kata, cikgu ni selalu sebut nak mati di Mekah. Mati di Mekah. Mati di Mekah. Akhirnya Tuhan kurniakan. Meninggal di Mekah. Sebab masa dia nak pergi tu, dia dah wasak dah. Dah kita berjiran di Felda. Aku nak pergi Mekah ni. Tapi saya dengar dia cuci bawah pinggang. Macam mana kau nak pergi bawah pinggang? Tak apa, doktor kata boleh standby masa nak pergi tu cuci, kemudian dan untuk sampai sana. Tiba-tiba tu kamu dah sampai sana dah. Masya Allah. Saya pun ucap tahniah bagainya. Dia buat haji, buat umrah semua, okey. Tiba-tiba datang wasak masuk hospital. Dia buat umrah ni, masuk hospital. Bila masuk hospital, Masya Allah. Dia pergi umrah ni kan dia tarikh dah. Dia punya rombongan dah kena balik dah. Dia tak boleh balik lagi. Masih di hospital King Fahad. Azab lah. Kemudian pak saudara dia, apa tu, dia punya abang ipar datang pula. Tapi akhirnya saya walaupun bagi dia doa-doa baca syifa, akhirnya dengan meninggal. Rupanya memang dia ada niat untuk mati di sana. Sebab mati paling besar.
Sebab itu kita tak tahu tak. Macam sahabat kita orang ni mengajar. Dia tajuk ceramah dia meninggal malam Jumaat. Fadilat meninggal malam Jumaat. 2-3 hari sebelum dia meninggal, Fadilat meninggal malam Jumaat. Meninggal dia malam Jumaat. Hari Jumaat rekod dia meninggal. Tapi walaupun meninggal pun kita mana tahu sebelum tu. Dah meninggal baru kita tahu. Rupanya dia sering sebut-sebut. Jadi meninggal yang baik lah malam Jumaat. Itu maksud hadis ni. Disuruh kita jangan tangguh-tangguhkan, takut berlaku sesuatu. Antaranya mungkin kita sakit, mungkin kenderaan kita tersesat, mungkin ada keperluan lain yang menjadi halangan baginya. Tengah-tengah nak buat haji atau umrah, tiba-tiba ada pula orang nak guna duit kita, ataupun scammer datang ambil. Habis duit kita dah. Ataupun orang rompak tapi duit dalam tabung pula kena rompak juga. Ini tuan-tuan. Jadi menunjukkan kepada kita apa saja hal berkaitan dengan haji dan umrah kita segerakan. Ulama fiqh telah bersepakat bahawa menyegerakan menunaikan ibadah haji, yakni rukun Islam yang kelima, hukumnya sunat apabila telah ada kemampuan atau memenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, seseorang tidak wajib melakukan ibadah haji kecuali apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, iaitu ada kemampuan dan sanggup melaksanakannya dalam keadaan badan sihat dan badan sihat sejahtera, dan juga aman dalam perjalanan pergi dan balik. Itu pun di antara syarat-syarat. Tidak ada perasaan takut kepada musuh, wabak dan kecurian. Sebab itu masa COVID dulu memang takut berlaku lah. Arab Saudi pun takut, kita pun takut, akhirnya semua tak pergi. Mempunyai kelebihan wang daripada yang dia perlukan. Nak pergi tu mesti kita ada duit lebih. Jangan pergi tinggal semua anak isteri kita tak ada duit. Makan pasir berat. Mesti kena ada peninggalan yang kita tinggalkan untuk mereka hidup di tempat di tanah air kita. Jangan kita pergi saja tinggal mudah-mudah. Mesti ada lebihan wang daripada diperlukan. Mesti ada alat pengangkutan atau kenderaan. Jangan tengok kisah Adam jalan kaki, kita jalan kaki juga. Nak sampai, bukan jalan kaki, ada orang pergi dengan kereta ni, dengan motor sampai tengah jalan ni, rompak. Dia penganas-penganas tengah jalan. Itu maknanya ibadah haji. Ada alat pengangkutan atau kenderaan, tidak ada halangan yang merintangi menunaikan ibadah haji. Itu saja yang disuruh. Kalau ada rintangan, dia tidak jadi syarat untuk kita buat haji. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hal ini diterangkan dengan ringkas dalam Al-Quran, surah Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah. Sesiapa yang mampu sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur, ingkar akan kewajipan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Siapa yang tak pergi, Allah tidak maknanya tak heranlah. Tetapi yang sangat digalakkan ialah untuk kita menunaikan ibadah haji. Wa antimul hajj wal umratillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah kerana Allah Taala. Al-hajju asyharu ma'lumat. Masa untuk mengerjakan haji ialah beberapa bulan termaklum. Ini umrah bebas. Tapi haji bukan ikut sebarangan kita. Mesti ada bulan-bulan yang ditentukan, iaitu Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Tapi walaupun Syawal ada bulan haji, kita tak pergi bulan Syawal lah. Sebab kos duduk sana banyak. Kita akan pergi bulan Zulkaidah di hujungnya. Dan bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah bermulanya ibadah haji. Oleh demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Tak boleh tak? Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tak boleh bertengkar-tengkar, tak boleh bergaduh. Itu maknanya
anugerah ataupun golongan yang menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ibadah haji ini ibadah yang dipanggil universal. Tak? Artinya seluruh dunia datang berhimpun di situ dengan berbagai-bagai bangsa, bahasa, walaupun tak pandai bahasa dia, tak tahu dia punya cara hidup dia, tapi bila sampai sana kita boleh bergabung. Kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa Arab lah guna, tak? Toriknya, tak? Hajinya, hajahnya. Akhirnya mereka faham, walaupun bahasa dan juga adatnya berbeza-beza, tapi bila berkumpul di Makkah Al-Mukarramah, kita menjadi ummah yang satu. Sikit lagi. Hadzal baitu da'amatul Islam, faman kharaja ya ummu hadzal bait min hajin aw mu'tamarin kana madmunan Allahi in qabadahu an yudkhalahu al-jannah wa in raddahu bi ajrin wa ghanimatin. Maksudnya apa? Rumah antik ini, bagi tahu Baitullah ni rumah lama lah, adalah tiang tengah Islam. Yang tengah Islam. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya menuju ke rumah antik ini, iaitu menunaikan haji atau umrah, dia dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri jaminan. Sekiranya ia dimatikan, yang meninggal dunia, akan dimasukkannya ke dalam syurga. Dan jika dia kembali ke tanah air rumahnya, ia akan dikembalikan dengan bekal pahala dan keuntungan. Sebab semayang di Masjid Haram 100,000 kali ganda. Sembahyang dalam masjid Nabi 1000 kali ganda. Sembahyang dalam masjid Tariq bin Ziyad 27 kali ganda. Jadi banyaklah. Mari kita berdoa semoga Allah mentakdirkan kita menjadi tetamunya dan dapat kembali melakukan ibadah haji berulang kali. Allah Maha Pemurah dan Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan sesiapa yang mendapat menjadi tetamu Allah, moga-moga Allah mengampuni dosanya, dan dalam masa yang sama kita mengirimkan doa salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.